Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada to my beautiful student out there. Awak masih lagi bersama saya Mr. Ahmad dalam channel eTution. Saya adalah Mr. Ahmad, tutor matematik tambahan tingkatan 4 pada video kali ini Okay, so kelas, jom kita teruskan on our next video. This video hari ini, video kali ini ya betul, kita masih lagi di topik yang sama, iaitu kita masih lagi di chapter 9 ya kelas, pembezaan. Tapi video kali ini, by the end of this video, apa yang korang akan dapat? Takkan korang tengok video ni sia-sia, betul? By the end of this video, mesti korang ada terbawa satu ilmu yang melekat di kepala korang. Dan hari ini, ilmu itu adalah melibatkan persamaan tangent dan normal. Dia dah melibatkan graf dah sekarang ni. So, video-video saya yang sebelum ini, dia lebih kepada basic understanding, kita panggil pemahaman asas berkenaan dengan pembezaan, cara-cara nak bezakan dia, teknik-teknik pembezaan dan sebagainya lah. Okay, so yang ni, persamaan tangent dan normal ini, dia lebih kepada aplikasi. Korang belajar berkenaan dengan pembezaan ini, sebenarnya bila korang dah belajar panjang, korang dah belajar banyak sangat, mesti korang tertanya-tanya, korang sebelum tidur tu korang terfikir macam, pembezaan ni kegunaan dia untuk apa lah? Kenapa aku kena belajar dy over dx ni? Okay, sekarang Mr. Ahmad akan share dengan korang kenapa kita kena belajar berkenaan dengan pembezaan ini. Dia macam susah, sebenarnya dia ada kegunaan dia kelas. Okay, dan kegunaan dia adalah, salah satunya adalah kita boleh cari persamaan tangent dan normal. Maksudnya, apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah, saya bagi awak satu contoh. Kita ada persamaan contohnya persamaan kuadratik, dia ada function, betul? Dia ada persamaan dan awak bezakan dia, awak dapat contohnya dy over dx. Okey, dy over dx ini, dia sebenarnya nak sampaikan mesej dekat awak. Dia nak sampaikan apa sebenarnya ni? dy over dx ini sebenarnya, dalam erti kata lain, dalam graf, kalau awak ada persamaan, dia sebenarnya adalah apa ni? M. Awak pernah belajar, awak pernah nampak dulu M apa kan? Inilah kita panggil kecerunan. Okey. So, kalau awak lihat dekat depan ni, saya punya video, kalau awak lihat dekat depan ni, saya ada teori di sebelah kiri awak ini, teori-teori berkenaan dengan persamaan tangent dan normal, dan di sebelah kanan awak, kita akan buat sedikit latihan mengenai macam mana kita nak cari persamaan tangent itu sendiri ataupun normal kepada tangent itu. Okay, so this one I need you guys to focus more, sebab dia melibatkan pemahaman yang sangat kompleks. Okay, jom saya terangkan. Okey, so persamaan tangent dan normal. Bayangkan awak ada graf Kita ada paksi X. Macam biasa, awak pernah jumpa graf-graf sebelum ini. Awak ada paksi X, awak ada paksi Y. Okey, dalam paksi N dengan paksi Y ini, saya bagi awak fungsi. Dia ada persamaan. So, Y sama dengan fx ini adalah satu lengkung, dan apabila awak bezakan, persamaan ini, saya buat kala merah kali biru. Okey, bila awak bezakan persamaan ini, dia akan dapat sebenarnya adalah dy over dx. So, ini adalah sebenarnya M kepada tangent itu sendiri. So, dia adalah M2. Sebab sekarang ini saya tulis untuk kecerunan P dengan Q, dia adalah satu tangent, di mana tangent itu mewakili dia ada kecerunan sendiri, dan kecerunan dia adalah M2, dan M1 ini adalah normal. Maksudnya dia jadi 90 darjah. Macam Tromen, dia jadi 90 darjah kepada tangent itu sendiri. Okey, jadi kelas, jangan confuse. Dy over dx ini sebenarnya bukan persamaan garis lurus PQ. Bukan. Dia adalah, dalam arti kata lain, dy over dx ini, macam saya cakap, ialah
nilai keceronan itu sendiri. So kalau korang masih confused lagi, kalau budak matematik dia tak tahu, budak-budak admaths dia akan tahu. Contohnya, kalau budak-budak maths panggil awak, tolong buat soalan ini, boleh cari keceronan tak? Boleh cari dia punya M tak? Okey. Tapi awak kata, ini bukan M, kita panggil dia dy over dx. Dia sama je. The term tu bunyi dia lain, tapi sebenarnya dia menerangkan benda yang sama, iaitu keceronan. Dy over dx adalah keceronan, M adalah keceronan. Tapi korang janganlah pergi belagak dekat budak-budak yang tak belajar additional matematik. Kami tak panggil keceronan, kami panggil dy over dx. Memang korang kena terajang cerita dia. Okey, so awak dah faham dah sekarang ni. So apabila melibatkan keceronan, melibatkan tangent, melibatkan normal, ilmu-ilmunya awak kena tahu. Jangan sesekali lupa. Kita perlu tahu yang keceronan untuk normal darabkan dengan keceronan tangent mestilah equals to negative 1, sama dengan negative 1. Dan juga jangan sesekali lupa, yang ni korang jangan buat-buat tak tahu, ini adalah sebenarnya formula garis lurus. Mestilah obviously apabila awak cari keceronan, takkan awak nak biar dekat situ je kan. Takkan kita tak tahu dia punya keceronan, dia punya, kita panggil equation ataupun persamaan garis lurus PQ ni, kita dapat keceronan, kita stop dekat situ je. Bukan, selalunya soalan akan minta bagi terus sekali dengan persamaan. So kalau korang masih confused, jom kita pergi kepada our next example. Okay, so let me explain here. Dekat graf kita di sini. Okay, yang ini tak perlu saya padam, yang ini tidak penting. Okay, so class, please put inside your head, apabila ada graf awak cari dy over dx, maksudnya awak tengah cari nilai keceronan untuk tangent graf itu. Okay, let's go. So sekarang saya bacakan awak soalan. Cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 3 pada titik A adalah x dia 1 dan y dia adalah 8. Okey, so maksudnya apa? Maksudnya dia suruh awak cari persamaan tangent dekat sini. Ada satu tangent kali biru dan kita ada satu garis normal di sini. Okey, 90 darjah. Okey, so our mission here is kita panggil, apa benda ni, serabut betul aku tadi ni. Okey, mission kita adalah kita perlu cari M1 dan M2. Okey, so dalam soalan dia tak nak awak cari M, dia nak apa? Persamaan tangent dan juga normal. Tangent dan juga normal maksudnya awak mesti ada dua equation, satu untuk tangent, satu untuk normal. Okey, dah habis? Tak habis lagi, jom. Okey, so kita selesaikan kita punya equation dulu. So macam mana kita nak tahu sebelum kita buat apa-apa? Sebelum kita buat apa-apa, kita perlu tahu mana persamaan kita. Yang ini adalah persamaan kuadratik kita, iaitu y bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Okey, so class, untuk cari persamaan tangent kita, gradient ataupun keceronan perlu ada. So kita cari nilai keceronan itu sendiri. Okey, untuk cari nilai keceronan, apa kita perlu buat adalah saya teruskan dengan kita punya differentiation. Okey, so apabila kita ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 3, bezakan persamaan ini akan dapat dy over dx sama dengan 2x tambah 4. Kalau awak lihat dekat sini, 2x tambah 4 adalah nampak macam bentuk persamaan, betul? Dia bukan bentuk persamaan. Dia sebenarnya persamaan untuk, yes, dia adalah persamaan, kita panggil pembezaan itu apabila kita bezakan persamaan yang asal. Yang ini apabila awak masukkan nilai x
dia akan dapatkan nilai keceronan itu sendiri. Okey, so sekarang kita perlu cari nilai keceronan itu. Kita perlulah masuk nilai X, betul? Okey, tapi nilai X kita yang mana? Mestilah berada di sini, 18. Ada di A. So kita nak cari color biru ni. Ini adalah keceronan kita dan kita ambil nilai X kita bersamaan dengan 1, masukkan nilai 2 darab 1 tambah 4 dan awak dapat sebenarnya dy over dx, dalam erti kata lain M1 saya bersamaan dengan 2 tambah 4 adalah 6. So kelas, awak dah boleh nampak dekat sini M1 saya adalah 6. So bila saya dah ada M, automatically secara tak langsung saya dah boleh dapat persamaan untuk tangent itu. So macam mana? Masukkan dalam persamaan kita di sini. Sebab kita dah ada M, kita perlu masukkan nilai Y, kita perlu masukkan nilai X. Mana dah dapat nilai Y dengan X? Dekat sini. Titik A, 1 dan juga 8. Okey, so tulis di sini persamaan tangent adalah Y tolakkan dengan Y1 saya adalah 8 sama dengan M saya kita dapat tadi adalah 6. X tolakkan dengan X1 saya adalah 1. Dan apabila awak kembangkan dia, awak akan dapat Y tolak 8 sama dengan 6X tolak 6. Selesaikan, saya akan dapat 6X negatif 8 pergi sana jadi tambah. Negatif 6 tambah 8 akan dapat 2. So, ini adalah sebenarnya persamaan kita untuk garis lurus tangent color biru. Okey, so saya letak dekat sini. Ini jawapan kita. So, kelas, kita punya jalan kerja tak settle lagi. Sebab apa? Kita ada lagi satu garis lurus dan kita perlu cari dia punya persamaan. Okey, so kelas, M2 kita, mana kita nak dapat nilai M2? Dia sangat-sangat senang kelas. Apabila awak dapat nilai M1 saya, dia bukan nilai M saya, dia adalah nilai M untuk keceronan tangent itu sendiri, menggunakan formula di sebelah kiri awak, M1 darab M2 sama dengan negatif 1, awak akan dapat nilai M untuk normal awak, garis normal awak. So, kita masukkan dalam formula. Apabila M1 saya adalah 6, darabkan dengan M2 tak tahu, kita tinggalkan situ dan sama dengan negatif 1. Dan M2 saya sebenarnya adalah negatif 1 bahagi 6. 6 bawa ke sebelah kanan akan jadi operasi bahagi. Kalau korang letak tolak, aku tergajar. Okey, so sekarang adalah negatif 1/6. So sekarang apabila negatif 1/6, kita dah dapat nilai M, betul? So nilai Y dengan nilai X kita berubah ke tak berubah? Dia tidak berubah sebab dia share the same points dekat sini. X 1, Y 8. Masukkan dalam persamaan dan kita akan dapat, saya buatkan merah lah sebab dia adalah persamaan normal. Okey, persamaan normal kita buat Y. Masukkan sama juga menggunakan formula garis lurus. Kalau korang masih confused garis lurus chapter 6 KDSM awak tengok koordinat geometry. Okey, Y tolakkan dengan Y1 saya masih sama, masukkan 8, M saya sekarang negatif 1/6, X saya tolakkan dengan X1 saya adalah 1. Selesaikan. Y tolak 8 sama dengan negatif 1/6X tambah 1/6. Dan apabila saya selesaikan, negatif 8 bawa pergi sana, saya akan dapat negatif 1/6X. 1/6 tambah 8 berapa? Saya akan dapat 49/6 bawa buku nombor dia 49/6 Okey, dan ini adalah persamaan untuk garis normal awak. Okey, so ini adalah
garis normal awak. So dua persamaan kita dah boleh tulis dekat sini. Saya malas tulis lah, pandai-pandai lah korang tulis. Okey, Y yang pertama ini saya tulis TAN sebagai tangent, dan Y ini saya tulis NOR sebab normal. Okey, so dua persamaan ini, persamaan yang pertama adalah untuk yang tangent dan persamaan yang kedua adalah untuk yang normal. So before we end our video, biasa summary apa yang kita belajar pada kali ni Mana tahu ada student dia skip Nah, dia tak tahu kan. Okey, kita summary. Summary dia adalah kenapa kita perlu belajar kenapa kita perlu belajar pembezaan. Sebab pembezaan itu apabila kita dapat dy over dx itu boleh mengeluarkan satu nilai, dan nilai itu sebenarnya adalah nilai kecerunan tangent itu sendiri. Dan apabila awak dapat nilai kecerunan tangent, awak obviously boleh dapat kecerunan untuk normal itu sendiri. Dan apabila awak dapat nilai normal dan juga tangent untuk dia punya kecerunan, obviously awak boleh straight away dapatkan dua persamaan tangent dan juga normal. Mudah kan macam tu. Okay, so class, we are about to end our video now. So maksudnya on our next video, apa yang saya akan buat? Saya pun tak tahu. Sekejap, saya nak kena tengok buku. Our next video kali ini adalah dia melibatkan nilai maksimum dan juga minimum. Masih mudah lagi untuk dipelajari Okay, so class, if let's say you understand what I teach in front here, please click like. And if let's say you have a question, ada soalan, jangan segan-segan tanya, please put inside the comment. And if let's say you want me to improve on my teaching, please also give the feedback inside the comment So saya rasa sampai di situ saja. Sadaqallahul azim. I'll see you guys on the next video. Bye bye.